Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, kita sambung kita daurah kita Zadul Muta'allim. Kita berhenti tadi ke surah 29 bab i'tiqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata musannif rahimahullah, i'tiqad. Ini bab ni maksudnya nak cerita berkenaan i'tiqad. I'tiqad dia ada beberapa i'tiqad. Ada yang betul, ada yang salah. Kata musannif, Jabariyatun, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah Sunnah wal Jamaah. Mazhab Jabariyah. Mazhab ni maksud dia daripada kalimah zahabah. Makna kita panggil perjalanan, cara lah, suluk kawayang, pegangan ataupun ikutan jalanan Jabariyah. Jabariyah ni satu puak, nama satu puak ni puak Jabariyah. Jabariyah maksudnya yang masa paksa, masa terpaksa. Mazhab Jabariyah mengatakan bahawa hamba, yakni manusia itu, tiada baginya usaha dan ikhtiar. Hanya sekalian perbuatan mereka itu dengan tergagah semata-mata, yakni Tuhan menjadikannya sekaliannya. Itu mazhab Mu'tazilah. Apa semua manusia laku, baik ke buruk ke, tak kira, semuanya Allah Ta'ala berlaku. Tak ada. Tak ada dosa, pahala apa tak ada. Tergagah, maknanya tak ada. Manusia tak buat apa, semuanya daripada Allah Ta'ala. Memang asal hakikat dia Allah Ta'ala belaka. Tapi kita ahli sunnah ni habuan usaha tu ada. Majburun bil kasbi. Kita ni ahli sunnah, majburun bil kasbi ni maksudnya dikerasi dengan usaha. Maknanya kita ada usaha, ada balasan atas usaha kita. Adapun puak Jabariyah ni tak ada. Itu mazhab ini kata musannif salah. Pegangan ni salah. Mazhab Mu'tazilah. Jalanan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia asal daripada Wasil bin Atha, anak murid kepada Imam Hasan Basri. Wasil ni. Mazhab Mu'tazilah mengatakan bahawa hamba, yakni manusia itu, menjadikan atau mengadakan perbuatannya sendiri. Ini Mu'tazilah. Dia kata perbuatan hamba tu, hamba yang buat sendiri, bukan Allah Ta'ala tak. Cumanya Allah Ta'ala cuma bagi kudrat pada manusia je. Macam contoh memutuskan tu, tajam yang memutuskan, bukan Allah Ta'ala tak. Tapi Allah Ta'ala yang bagi jadi tajam tu. Tu kita ada, Allah Ta'ala yang bagi putus. Tajam tu, tajam tu sebab dia. Hamba menjadikan atau mengadakan perbuatannya sendiri, bukan Allah Ta'ala. Iaitu perbuatan ikhtiari, perbuatan yang masa ikhtiari lah, bukan ittirari dah. Macam kita panggil accident apa tu, jatuh
atau ittirari dia panggil. Hak tu dia pun kata Allah Taala jadi kau. Ni hak usaha ni. Makan apa tu? Kenyang. Hak tu kita bagi jadi. Hak tu hamba bagi jadi buat sendiri. Hak tu i'tiqad Mu'tazilah. Banyaklah. Hak ni sikit je. Sebenarnya banyak pegangan yang salah dalam Mu'tazilah ni, dalam pegangan Mu'tazilah. Tapi yang musannif cerita ni sikit dah. Antaranya Allah Ta'ala wajib buat perkara yang baik kepada hamba dan yang lebih baik. Wajib bagi Allah Ta'ala. Tu Mu'tazilah punya pegangan. Boleh kata wajib, mewajibkan atas Allah Ta'ala. Mazhab ini kata musannif salah. Pegangan macam tu salah. Kita tak. Pegangan kita macam mana? Ahlus Sunnah. Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah, ahli bagi sunnah. Ahli sunnah yang mengikut sunnah, sunnah Rasulullah, wal Jamaah dan jamaah-jamaatus sahabah, mengatakan bahawa hamba yakni manusia tidak menjadikan atau mengadakan perbuatan sendiri. Itu mazhab Ahli Sunnah. I'tiqad, mengatakan i'tiqad mengiktiqad hamba manusia ni bukan dia yang buat perbuatan dia. Tidak menjadikan atau mengadakan perbuatan sendiri. Lepas tu hanya Tuhan yang menjadikannya, Allah yang menjadikan perbuatan manusia. Tetapi ada baginya usaha dan ikhtiar. Ada bagi hamba dipanggil majburun bil kasbi, dikreasi dengan usaha. Kita ahli sunnah memang semua hakikat Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan amalan-amalan kamu. Tapi usaha tu ada. Lakum lahum ma kasabu wa lakum ma kasabtum kan. Bagi mereka itu apa yang mereka itu usaha, dan bagi kamu apa yang kamu usaha. Makna habuan usaha tu ada. Tu hak ni dalam bab ni lah banyak sebenarnya perkara-perkara yang salah. Mazhab pun sebenarnya banyak lagi hak salah. Kerana Rasulullah sebut akan berpecah umatku kepada 73 puak. Satu je masuk syurga, Ahli Sunnah wal Jamaah. Hak lain tu masuk neraka belaka. Di sini musannif cerita 3 je. Mana hak lain lagi kena tengok dalam kitab lain lah, banyak. Itu i'tiqad. Lebih-lebih lagi zaman kita lah ni, zaman kita lah ni lagi macam-macam timbul i'tiqad, akidah. Salah tu mu'jizah, karamah, sihir. Ini perkara-perkara yang menyalahi adat. Perkara-perkara yang menyalahi adat. Mu'jizah. Mu'jizah ialah perkara-perkara yang melemahkan, maksudnya. Mu'jizah ialah perkara yang menyalahi adat yang berlaku daripada seseorang yang menjadi rasul, yang mendakwa jadi rasul. Jadi perkara yang menyalahi adat kalau keluar daripada rasul itu dipanggil mu'jizat. Yang muwafaqah dengan yang sebenar serta tidak dapat ditentang atau dilawan. Ini banyak berlaku hanya pada rasul-rasul. Nabi Musa dia ada mukjizat kan? 9 mukjizat. Nabi Musa, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat tu. Orang dia tak boleh buat. Berlaku kepada rasul dia panggil mukjizat. Karamah, perkara menyalahi adat juga. Ialah perkara yang menyalahi adat. Mana adat tak boleh berlaku. Yang berlaku daripada seorang wali atau hamba Allah yang soleh. Dia panggil karamah, kemuliaan. Perkara menyalahi adat. Cenduk atas angin, jalan atas hayat.
Itu dipanggil karamah. Sihir kau menyalahi adat juga. Tapi sihir ialah perkara yang menyalahi adat. Mana adat tak boleh berlaku. Dari yang berlaku daripada seseorang, tetapi dapat ditentang atau dilawan dan dilawan. Boleh lawan. Itu sihir ni. Boleh lawan. Lawan dengan karamah lah, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ni sihir. Dia tak dilawan. Ada ayat-ayat kan. Kadang-kadang ada orang buat silap mata, kok bekas hari kok mana ada lah, dia akan cakap pada siapa pandai-pandai tu, jangan duk sekat kata. Maknanya itu sihir tu. Dia takut. Dan tidak muafakat dengan yang benar, tak betul pun. Sihir ni, sihir bukan betul. Tiap-tiap rasul itu diberikan mukjizat-mukjizat yang menguatkan dan menjadi tanda kebenaran mereka pada sekalian seruan-seruan mereka itu. Yang mukjizat ni dia orang panggil nak melemahkan lawan, nak menunjukkan kata dakwaan rasul-rasul ni betul daripada Allah Taala. Mukjizat yang besar dan berkekalan ialah mukjizat yang diberi Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat ini akan berkekalan hingga hari kiamat. Ini mukjizat Al-Quran, mukjizat paling besar sekali. Wali, siapa dia yang dikatakan wali tu? Wali ialah hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang soleh, hampir dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada dia karamah. Boleh pergi Mekah tiap hari semayang sana. Tu wali Allah lah. Kenyang dengan zikir, tak makan pun kenyang lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kenyang. Tu wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita nak ta'rif, bagi pengenalan kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi dan rasul yang akhir, iaitu daripada bangsa Arab, keturunan Quraisy. Tiada ada nabi atau rasul kemudian daripada Nabi Muhammad. Tak ada. Nabi pun tak ada, rasul pun tak ada. Dia yang last sekali. Tiap-tiap seorang yang mengaku dirinya menjadi nabi atau rasul kemudian daripada Nabi Muhammad, maka ia dusta semata-mata. Tu memang betul-betul tipu. Tapi tu dia ada juga orang ikut. Orang ikut ada juga. Nabi apa? Rasul Melayu. Faham mana dah tahu. Ada orang ikut Iran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah semulia-mulia nabi, dan syariatnya, yakni undang-undang agama yang dibawanya, menjadi syariat kepada sekalian manusia hingga hari kiamat. Walaupun kita panggil Nabi Isa turun akhir zaman. Dia turun, dia ikut syariat Nabi Muhammad. Walaupun dia pun nabi lagi rasul juga, Nabi Isa. Tapi dia tak bawa syariat dia. Dia turun bunuh Dajjal akhir zaman kan. Dia ikut syariat Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad dari sebelah bapaknya. Ni kena ingat ni. Anak-anak ni kena ingat. Apa yang bagi ingat lah. Muhammad anak Abdullah bin lah anak tu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Adnan. Tu bin, anak-anak tu bin lah, bin bahasa Arab, anak bahasa Melayu.
keturunan Nabi Muhammad dari sebelah ibunya. Muhammad bin Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, iaitu Kilab yang tersebut pada keturunannya dari sebelah bapa, mana dia berimpun. Mana Kilab hak yang belah ayah dia tu Qusay tu, Qusay bin Kilab ni Zuhrah bin Kilab. Kilab tu tidak tulah lah. Hak tulah makna mak Nabi dengan ayah Nabi ni dikenal bapa pupu tu lah. Pupu-pupu. Pada kitab inilah bertemu nasab keturunan bapa Nabi dan ibunya. Tarikh keputeraan Nabi. Mana tarikh kelahiran lah. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal. Hak ni yang masyhur. Tapi dia khilaf ulama macam-macam kok. Pendapat nak. Tapi hak ni yang masyhur. Dan paling kuat lah. Bersamaan 20 hari bulan April tahun Masihi 571 71 Masihi 571 lah ni 1900 2000 kan lah ni 2019 kira tengok apa 2019 Masihi. Berbetulan pada tahun gajah. Tahun gajah. Nama tahun gajah tu sebab itulah Abrahah. Buat main gajah dia daripada Yaman. Yaman. Dia marah sebab dia buat Kaabah, nak suruh orang mai tawaf macam Kaabah dekat Mekah lah. Orang tak mai. Dia buat satu Kaabah di Yaman. Babul Yaman. Ada lagi tahu lah ni. Itu masa duduk di Yaman tu ada lagi, tapi jadi buruk lah, dia buat ngemah. Hebat. Bila ni mah tak ada lah orang pakai curi. Kematian bapaknya dan ibunya. Dan sekala ia Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya 2 bulan. Maknanya dalam kandungan 2 bulan lah. 2 bulan. Tak jadi janin lagi 2 bulan. Bapaknya meninggal dunia ketika dalam perjalanan kembali daripada Syam. Mayatnya dikebumikan di Madinah. Mayat ayah Nabi. Ibunya Aminah juga meninggal dunia di Abu dalam perjalanan balik dari Madinah kerana menziarahi keluarga Abdullah bapa Nabi. Bila emak Nabi meninggal masa bila? Masa umur Nabi berapa tahun? 4 tahun kan? 4 tahun umur Nabi. Selepas kematian ibunya, maka ia dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Semasa ia berumur 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Abdul Muttalib tuan dia meninggal dunia umur 8 tahun. Umur Nabi meninggal, umur Nabi baru 4 tahun. Tak jadi Nabi lagi masa tu. Maka dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ia telah mengikut bapa saudaranya Abu Talib pergi berniaga ke negeri Syam. Negeri Syam. Ketika itu ia berusia 12 tahun. Dia pi. Tapi masa ni dia pi tak berniaga, tak ada berniaga. Masa umur 12 tahun ni Nabi pi sampai di satu tempat nama apa? Busra. Busra ni dia jumpa seorang rahib. Dia kenal, suruh pesan kat Abu Talib, suruh batal balik. Sebab dia kata budak ni akan jadi Nabi akhir zaman. Dia tahu sebab cerita dalam kitab dia Injil tu. Tak ada berniaga lah. Perkahwinan Nabi Muhammad dengan Khadijah ketika berusia 25 tahun. Ketika berusia 25 tahun.
Pergi pula ia ke negeri Syam membawa barang-barang perniagaan. Kali pertama itu, tapi tak menega. Sebab rahib tu suruh patah balik. Lepas tu pergi pula kali kedua. Pihak kali kedua ni baru menega betul. Ketika berusia 25 tahun, pergi pula ia ke negeri Syam membawa barang-barang perniagaan. Selepas kembali daripada perniagaan itu, berkahwinlah ia dengan Khadijah. Panjanglah cerita ni, ringkas. Dengan Khadijah binti Khuwailid, iaitu seorang janda yang kaya dan berketurunan mulia. Mulia sungguh Sayyidatina Khadijah ni, orang yang mula-mula sekali beriman dengan Rasulullah. Sayyidatina Khadijah, dia ada riwayat cerita dia. Panjang cerita dia. Menyelesaikan perbalahan. Ini kisah sirah Rasulullah. Dia menyelesaikan perbalahan semasa ia Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Terjadi bah yang besar. Bah ni banjir lah. Terjadi banjir yang besar di negeri Mekah sehingga roboh dinding-dinding Kaabah. Banjir besar semua lah. Kaabah runtuh. Maka berhimpunlah sekalian kabilah-kabilah, ini puak-puak Arab, membinakannya semula. Mereka pun kumpul, pakat buat balik, bina balik. Setelah selesai pembinaannya, maka jadilah perbalahan antara kabilah-kabilah Arab pada meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Pakat berbalah. Kabilah ni pun nak letak, kabilah ni nak letak, banyak kabilah, berpuluh-puluh kabilah. Semua bukan nak letak. Maka jadilah perbalahan di antara kabilah Arab pada meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing kabilah itu mengaku lebih berhak. Semua pakat kata dia pun berhak. Kabilah ni kata ketua dia berhak. Boleh letak, nak letak, berhak meletakkannya. Mereka lepas itu buat macam mana? Last sekali dia kata kita cari seorang hakim untuk tentukan keputusan siapa yang patut letak. Nak lantik sebagai hakim. Dia pun buat keputusan, kita lantik hakim, tengok pagi esok siapa yang mula-mula masuk dalam Masjid Haram. Tu. Pagi esok tengok-tengok Rasulullah, Nabi Muhammad masuk dalam masjid. Dia pun pakat setuju sebab Rasulullah masa tu terkenal dengan Al-Amin, amanah kan. Pakat setuju. Mereka telah bersetuju melantik Nabi Muhammad SAW menjadi hakim dalam perbalahan itu. Apa boleh lantik? Pakat setuju lantik Nabi Muhammad. Maka dengan bijaknya ia menyelesaikan perbalahan dengan meletakkan Hajar Aswad ke dalam sehelai kain. Nabi Muhammad kata macam ni, hampak kain, pakat pegang seorang sikit bucu. Ketua-ketua kabilah tu pakat pegang sikit bucu kain, pakai angkat. Selesai masalah. Sampai dekat situ Nabi letak Hajar Aswad kat tempat dia. Tu. Maka dengan bijaknya ia menyelesaikan perbalahan dengan meletakkan Hajar Aswad itu ke dalam sehelai kain. Kemudian tiap-tiap kabilah itu membawanya beramai-ramai. Lalu ia sendiri meletak Hajar Aswad itu pada tempatnya. Tempat Hajar Aswad itulah sampai hari ini ya. Mula-mula menerima wahyu. Kata musannif, manakala genap umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, melantik akan dia oleh Allah menjadi rasul. Umur 40 tahun Nabi pun jadi rasul. Lagu mana tanda tahu nah kata Rasulullah tu jadi rasul umur 40 tahun. Sebelum menerima wahyu, ia mendapat beberapa mimpi, ru'ya salihah. Itu dia panggil permulaan wahyu. Permulaan wahyu, rupa permulaan wahyu macam mana? Ni ru'ya salihah, mimpi yang baik. Rasulullah mimpi macam-macam lah mimpi cerita.
Ada sebut dalam hadis banyak. Mimpi, cerita mimpi ni. Permulaan Rasulullah jadi rasul. Kemudian lepas pada mimpi itu, kemudian jadilah Nabi SAW gemar bersunyi-sunyi. Bersunyi itu bukan bersuci. Situ cecah kan. Bersunyi-sunyi. Sunyi ni makna suka duduk sendiri, suka duduk uzlah. Berasing diri. Uzlah kita panggil. Suka duduk seorang-seorang. Zikir, wirid. Buat ibadah. Berasing diri dengan beribadah di Gua Hira yang bernama Jabal Nur. Jabal Nur. Gua Hira duduk di situ di Jabal Nur. Orang di Mekah tahulah, tapi tinggi kat mana. 2 jam nak sampai atas. Satu lagi dia panggil Jabal Sur. Tak jauh mana dengan Jabal Nur. Satu pun orang duduk naik kau. Ibadah yang Nabi lakukan pada masa itu ialah mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa tu Nabi tak ada lagi syariat kan. Beribadah ikut syariat siapa? Ambil mana? Ikut syariat Nabi Ibrahim. Pada suatu hari, maka pada suatu hari sedang Nabi berdiri di bukit itu, datanglah kepadanya Jibril dengan rupa seorang lelaki, lalu berkata kepadanya, "Hai Muhammad, bergembiralah kamu, aku ini Jibril, dan kamu ialah Rasul, ini pesuruh Allah kepada ini umat." Itu antara permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah. Kemudian mengajarlah Jibril akan Nabi membaca Iqra. Maknanya masa ni, hak mula-mula ni, Jibril dia main dengan rupa dia. Rupa dia yang asal, dia tak merupa seorang lelaki. Rupa dia yang asal. Rupa dia yang asal hak 600 sayap tu lah. Kan? Dia main kat Rasulullah, peluk Rasulullah. Hak ni Rasulullah demam lama, dia balik kepada Sayyidatina Khadijah. Dia kata zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Demam. Tak demam apa, tak biasa nampak. Sebelum tu tak biasa jumpa Jibril. Kalau Jibril main rupa seorang lelaki, mungkin tak demam kan. Main rupa dia hak asal, tak biasa tengok. Kemudian mengajar Jibril akan Nabi membaca Iqra hingga akhirnya. Dia mula-mula 5 ayat je. 5 ayat Iqra sampai apa? Malam ya'lam. Mengajarlah Jibril akan Nabi membaca Iqra hingga akhirnya. Setelah itu kembalilah Rasulullah menceritakan kejadian itu kepada isterinya Khadijah. Khabar ini disampaikan, khabaran itu disampaikan oleh Khadijah kepada saudara sepupunya Waraqah bin Naufal, iaitu seorang tua yang pernah menyalin kitab-kitab Injil. Maka fahamlah ia Waraqah bahawa Muhammad telah menjadi Rasul. Dia tahulah Waraqah ni sebab dia tukang tulis kitab Injil. Dalam kitab Injil itu ada cerita. Menyeru kepada agama Islam. Kata musannif, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada agama Islam. Pada mulanya dengan bersembunyi. Bersembunyi ni maksudnya secara sir, kita panggil secara sembunyi-sembunyi. Tak terang-terang, pergi bisik-bisik, sembang seorang-seorang panggil cerita lagu tu lah. Sehingga turun perintah dari Allah Ta'ala menyeru dengan berterang-terang. Lepas itu Allah Ta'ala turun ayat suruh sebarkan dakwah secara terang-terang. Masa tu baru buat suatunya, buat ijtima' ceramah.
Sebelum itu panggil seorang-seorang cerita. Lepas pada Rasulullah dakwah secara terang-terang, semenjak itu berbagai-bagai halangan dan bencana yang diterima Rasulullah daripada penduduk-penduduk Mekah pada masa itu. Setelah bersangatan siksa dan menyakiti kepada Rasulullah dan orang yang beriman dengannya dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun memerintah supaya setengah daripada orang-orang yang beriman itu pindah ke negeri Habsyah. Berapa orang itu? Antaranya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far At-Tayyar dia panggil gelaran dia. Pergi ke Habsyah. Berpindah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Kata musannif, manakala ni apabila orang-orang Islam semakin bertambah banyak dan bertambah pula penyokong Nabi, maka berhimpunlah puak-puak Quraisy di Mekah, berunding hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat mesyuarat nak bunuh Nabi. Macam-macam lah kita panggil mesyuarat tu, bagi keputusan. Dalam mesyuarat tu lah iblis dia merupa seorang lelaki, dia keputusan dia suruh bunuh Nabi. Dia kata cara mudah, tak mau bagi orang bantah, tak mau bagi kena hukuman, pakat ramai-ramai, bunuh ramai-ramai, tak kena hukuman. Tapi terlepas tak kena bunuh lah, sebab Rasul kan Allah Ta'ala tentu jaga. Tuhan telah memberitahu kepada Rasul akan pakatan hendak membunuhnya itu dan memerintahnya supaya berpindah ke Madinah. Maka keluarlah ia bersama-sama Abu Bakrin Siddiq. Dia pergi dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinah. Pergi ke Madinah. Maknanya bukan ke Madinah terus. Dia pergi ke gua mana? Ke gua, sembunyi situ beberapa hari. Lepas tu reda baru keluar pergi Madinah. Manakala sampai ke sana disambut oleh ahli Madinah dengan beberapa kesukaan, dengan suka sangat-sangat, iaitu berbetulan dengan bulan Rabiul Awal tahun Masihi 622, ketika Rasulullah berusia 53 tahun. 53 tahun mula hijrah. Masa tu hijrah tak ramai lah, dengan Sayyidina Abu Bakar. Menakluki Mekah. Kisah permulaan takluk Mekah. Kata musannif, pada tahun hijrah yang ke-8 Rasulullah SAW telah memimpin satu angkatan tentera memerangi Quraisy Mekah. Pada tahun itu tertakluklah Mekah kepada kerajaan Islam dan dibersihkan Kaabah daripada sekalian berhala-berhala yang ada di dalamnya. Pada tahun hijrah yang ke-8, lepas 8 tahun Rasulullah berada di Madinah. Tahun yang ke-8 hijrah. Dapat dia panggil Futuh Mekah. Sakit dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Safar tahun yang ke-11 daripada hijrah. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Bulan Safar tahun yang ke-11 daripada hijrah. Dalam masa sakitnya itu berpindah-pindah ia dari sebuah rumah ke sebuah rumah isteri-isterinya, hingga manakala berat sakitnya berpindahlah ia sakit di rumah Sayyidatina Aisyah. Dalam masa sakit pun ikut giliran kan, pindah dari satu rumah ke satu rumah. Bila sakit dia tu teruk, sakit Rasulullah ni, dia tak pindah lah, duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Pada hari Isnin 13 Rabiul Awal tahun hijrah. 13 Rabiul Awal. Hari Isnin juga. Rasulullah wafat 13 Rabiul Awal. Hari Isnin. Lahir 12 Rabiul Awal hari Isnin. Tahun hijrah yang ke-11, hijrah. Bersamaan 8 hari bulan Jun.
tahun Masihi 633. 633 Masihi. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ia berusia 63 tahun. Dan dikebumikan Rasulullah di rumah itu juga di Madinah. Di situ lah, dalam Masjid Nabawi itu. Istri-istri Rasulullah. Ada berapa istri Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan 11 orang perempuan. 11 orang istri Rasulullah. Ini perkara yang khusus ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini umat dia tak boleh tiru lah. Khusus ya. Pertama Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidatina Khadijah. Isteri dia yang mula-mula sekali. Anak dia 7 orang semua dengan Sayyidatina Khadijah kecuali seorang, Ibrahim. Ibrahim itu anak kepada Mariatul Qibtiyah. Seorang hamba yang asal dia hamba kepada gubernur di Mesir yang hadiah kepada Rasulullah. Kedua Saudah binti Zam'ah. Ketiga Aisyah binti Abi Bakar. Keempat Hafsah binti Umar. Kelima Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Keenam Zainab bintu Jahshin. Ketujuh Juwairiyah binti Al-Haris. Kedelapan Maimunah binti Al-Haris. Kesembilan Safiyah binti apa dia? Safiyah binti Huyai. Ke-10 Zainab binti Khuzaimah. Ke-11 Mariatul Qibtiyah, Gundi. Asal ni lah Gundi. Gundi kepada seorang raja di Mesir yang hadiah kepada Rasulullah. Putra-putra dan putri-putri Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 anak Adam. 7 anak Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 orang anak. 6 daripada mereka itu dengan isterinya Sayyidatina Khadijah. Tu. 6 daripada semua. Mana yang lain daripada Sayyidatina Khadijah tak ada. Anak Rasulullah. Semua daripada Sayyidatina Khadijah. Jadi seorang 7 semua. Yang pertama Zainab isteri Abul As. Kedua Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Utsman. Ketiga Ummu Kalsum berkahwin dengan Sayyidina Utsman juga. Dua. Sebab itulah Sayyidina Utsman ni digelarkan Zunnurain. Mempunyai 2 nur. Sebab kahwin dengan 2 anak Rasulullah. Keempat Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Kelima Qasim mati kecil. Keenam Abdullah mati kecil juga. Seorang dengan isterinya Mariatul Qibtiyah iaitu Ibrahim mati kecil. Anak dia lelaki semua mati kecil. Sebab itulah orang kafir kata kepada Rasulullah putih benih. Dia ejek Rasulullah. Sebab anak lelaki tak ada. Putihlah. Tak ada waris. Turun ayat ya inna a'tainakal kautsar. Habis. Tu tauhid dan juga sirah Rasulullah secara ringkas. Habis. Pelajaran fiqh. Ini masuk fiqh. Fiqh ni banyak sekali. Panjang fiqh kan. Pelajaran fiqh. Fiqh ni apa dia? Fiqh pada luar maksud dia fahamnya semata-mata faham. Mutlaqul fahmi. Semata-mata faham. Bagi fiqh pada istilah nama bagi satu ilmu. Yang dibahas pada ilmu tu akan segala hukum-hukum syarak. Bahasan ilmu fiqh ni a'malul mukallafin. Dia panggil segala perbuatan-perbuatan mukallaf. Sebab kita ngaji dah tadi ni. Hukum syarak ni ialah hukum yang
bertangkut dengan perbuatan mukallaf. Jadi tempat bahas ilmu fiqh ni perbuatan mukallaf. Halal haram harus banyak dalam fiqh ni. Sebab tu fiqh ni dia luas. Banyak. Nisbah, dia panggil pangkat ilmu fiqh ni dari dengan segala ilmu yang lain, dia setengah daripada semula-mula ilmu lepas daripada kenal Allah Ta'ala, lepas daripada ilmu tauhid. Sebab dia nak mensahkan amalan. Ilmu fiqh tak ngaji fiqh tak sah amalan. Tak tahu cara hak betul macam mana, hak salah macam mana. Amilannya Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang menghantar ilmu fiqh ni al-a'immatul mujtahidin lah. Imam-imam yang mujtahid. Habis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaumi ramadan. Ni saya panggil rukun Islam, hadis yang menceritakan rukun Islam. Tadi hak tauhid tadi, musannif dia umai hadis menceritakan rukun iman. Sebab tauhid ni dia membahaskan, membicarakan berkenaan iman. Adapun fiqh ni dia membicarakan Islam. Sebab tu musannif dia umai hadis buniyal islamu ala khamsin, hadis rukun Islam. Maksud hadis, diasaskan Islam itu atas 5 perkara. Mana 5 perkara ni merupakan asas, perkara penting lah asas ni bagi Islam. Yang pertama, mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, memberi zakat. Keempat, haji ke Baitillahil Haram. Dan kelima, puasa bulan Ramadan. Riwayat Bukhari, hadis sahih. Kata musannif Islam. Islam, ini menyatakan Islam. Benda apa Islam? Dia sebut Islam. Islam ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang iaitu agama yang diridai oleh Allah. Nama bagi Islam, nama bagi agama Islam ni. Berarti perkataan Islam tu makna apa? Perkataan Islam itu artinya menyerah diri dan menurut perintah. Tu perkataan Islam tu. Mana orang yang menurut perintah. Orang yang menurut perintah tu dia panggil Muslim. Muslim ni orang Islam lah. Orang yang mengikut perintah. Jadi orang yang tak mengikut perintah ni, walaupun nama dia tak kira apa lah, Muhammad ke apa ke, orang panggil ghairu Muslim. Bukan Muslim. Sebab Islam ni maksud dia al-istislamu wal-inqiyad, menyerah diri dan menurut perintah. Al-istislamu wal-inqiyad, terima dan mengikut, junjung perintah dengan perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rukun Islam. Rukun Islam itu 5 perkara. Ni rukun Islam. Sebenarnya rukun Islam ni rukun majazi. Dia tak sama dengan rukun iman. Rukun iman rukun betul lah. Rukun Islam ni dia bukan rukun betul. Sebab rukun ni kita bagi takrif dah tadi ni, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa minhu, ataupun ma la budda minhu wa huwa minhu. Benda yang tak dapat tidak daripadanya dan dia sebahagian daripada sesuatu tu. Tapi hak ni tak. Rukun Islam tak. Dia sebahagian juga lah, tapi dia tak sekali. Tak macam rukun iman. Rukun iman tu dia sekaligus. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni ulama kata tertentu bagi orang yang nak masuk Islam. Adapun orang yang Islam dah lahir-lahir daripada mak ayah dia Islam, dia tak kena mengucap. Dia memang Islam terus.
Tertentu bagi orang yang nak masuk Islam. Kedua, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Rukun yang kedua. Ketiga, memberi zakat, menunaikan zakat ni jika cukup nisab. Maknanya tak sekali, tak bukan rukun betul. Orang yang tak cukup nisab tak kena zakat. Dan dia Islam juga. Keempat, puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kelima, mengerjakan haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Ini jika mampu lah. Itu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah. Ini nak cerita, nak hurai rukun Islam yang pertama. Kalimah syahadah. Kata musannif, rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia? Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku mengaku, ni bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku mengaku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mengucap. Hendaklah disertakan, hendaklah tu, dengan mengucap 2 kalimah syahadah itu membenarkan dengan hati. Makna dalam hati itu kena ada yakin. Baru jadi Islam dia. Ini bagi orang yang nak masuk Islam lah. Bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu sebenarnya Rasul, ini pesuruh yang diutuskan oleh Allah kepada sekalian alam ini. Dia kena yakin dalam hati itu masa kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia kena kata semua. Tadi kata la ilaha illallah saja tak ada. Dia rukun. Dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah. Ikut tertib. Kalau kata Muhammadur Rasulullah dulu, lepas tu kata asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh, tak ada. Kena ikut tertib. Kandungan kalimah syahadah, mana terkandung dalam kalimah syahadah. Kata musannif, di dalam 2 kalimah syahadah itu terkandunglah kepercayaan kepada ketuhanan yang benar dan kepercayaan kepada Rasul. Dia panggil ada dalam tu 2 kalimah syahadah dalam mutawahid kita mengaji, dia ada berapa akidah? 50 kan. 50 aqaid. 9 sifat Rasul. 41 sifat Allah. Jadi 50 aqaidul khamsin. Syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah syahadah. Dia ada syarat dia. Apabila seorang kafir mengucap ia akan 2 kalimah syahadah itu serta dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, hartanya dan nyawanya seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seorang Islam. Maka syarat-syarat syah syahadah itu 6 perkara dia syaratlah. Syarat sah syahadah. Pertama, hendaklah tertib melafaz syahadah itu. Tuan-tuan bagi tahu tak Ustaz kan? Kena tertib. Kena kata la ilaha illallah dulu baru kata Muhammadur Rasulullah. Kalau terbalik tak sah. Lepas itu tak dikurang. Kedua, hendaklah melafazkan kedua kalimah syahadah itu dengan berturut-turut. Berturut-turut mana tak boleh nak sengaja. Nak kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh berhenti lama. Kalau berhenti lama kena ulang mula lagi. Ketiga, hendaklah faham akan makna kedua-duanya. Makna sebelum mengucap tu hurai bagi reti dulu. Sebab dia kena yakin masa kata tu, kena yakin dalam hati sekali. Keempat, hendaklah mendustakan sekalian perkara yang menyalahi bagi maksud syahadah itu. Hendaklah mendustakan, yang mengingkari. Tak mengaku. Sebelum tu dia mengaku mana benda lain, makhluk lain tu Tuhan juga. Masa kata asyhadu an la ilaha illallah tu,
Kena engkar habis hati, dalam hati tu. Kerana hak lain tu bukan Tuhan belaka. Hanya Allah saja. Kelima, syarat yang kelima, hendaklah menggunakan perkataan asyhadu pada keduanya. Asyhadu tak boleh buang. Mana kena sebut asyhadu. Kalau kita la ilaha illallah tak jadi. Tak jadi. Kena kata asyhadu an la ilaha illallah. Keenam, jangan syak pada keduanya. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu tak sah iman. Habis tu rukun syarat bagi syahadah. Ini bagi orang yang nak mula masuk Islam lah. Mu'allaf dia panggil. Tak masuk Islam lagi. Mu'allaf masuk Islam lah. Rukun Islam yang kedua, sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Kata maksudnya sembahyang apa? Dia sembahyang. Sembahyang tu iaitu beberapa perkataan dan perbuatan. Dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu dan rukun. Rukun. Beberapa rukun yang tertentu. Syarat dengan rukun. Tadi cerita dah tadi. Syarat duduk luar sembahyang, rukun duduk dalam sembahyang. Dua-dua benda tu kalau tak ada tak sah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu sembahyang. Perkataan-perkataan di dalam sembahyang itu dikatakan rukun qauli. Perkataan-perkataan yang wajib lah. Yang wajib kena buat. Kalau tak buat tak sah. Ada juga hak tak rukun, macam-macam tasbih, baca surah. Itu bukan rukun. Perkataan-perkataan di dalam sembahyang itu dikatakan rukun qauli. Mana yang wajib. Yang kalau tak buat tak sah. Perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang itu dikatakan rukun fi'li. Perbuatan-perbuatan yang wajib lah. Yang kalau tak buat tak sah. Ada juga hak bukan rukun. Macam kita panggil angkat tangan, masa nak rukuk. Itu bukan rukun. Sunat. Yang lain daripada perkataan dan perbuatan dikatakan rukun qalbi. Rukun qalbi apa dia rukun qalbi? Rukun yang bangsa hati. Satu je niat. Rukun fi'li banyak. Syarat-syarat yang tertentu bagi sembahyang. Syarat wajib sembahyang. Satu dia ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat dia ada dua. Syarat wajib sembahyang, yang kedua syarat sah sembahyang. Syarat berapa? Ni dia dah sebut sini. Kata maksud syarat ialah barang yang bergantung dengannya sah sesuatu, padahal bukanlah ia sebahagian daripada sesuatu itu. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa minhu. Barang yang bergantung dengannya oleh sah sesuatu, padahal ia bukan sebahagian daripada sesuatu itu. Macam ayat sembahyang, air sembahyang. Dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Menghadap kiblat, menutup aurat. Itu semua tu bukan sebahagian daripada sembahyang. Di luar sembahyang kena ada dah. Masuk waktu apa semua tu ada. Kata musannif syarat wajib sembahyang. Pertama Islam. Kedua baligh. Ketiga aqil. Himpun tiga ni dipanggil mukallaf. Keempat suci daripada haid dan nifas. Kelima masuk waktu sembahyang. Tafriq pada syarat. Tafriq dia panggil. Tidak wajib ni, maka tidak wajib di atas orang kafir yang asli, dan tidak sah sembahyangnya. Tak wajib. Pasal pada buat asli sini, kalau hak murtad lah. Hak murtad wajib, tapi sembahyang dia tak sah. Maknanya kalau orang murtad ni, kalau dia masuk Islam balik, dia kena qada balik sembahyang. Tak serupa dengan orang kafir hak asli ni. Orang kafir hak asli ni kalau dia masuk Islam, dia tak kena qada sembahyang hak lama-lama dia. Dia masuk Islam umur 25 tahun. Hak daripada baligh sampai umur 25 tu dia tak kena qada.
Kalau dia orang murtad ni, dia kena qada balik. Kalau dia masuk Islam balik lah. Itu kata tidak wajib sembahyang di atas orang kafir asli. Adapun murtad wajib, tapi tak sah sembahyangnya. Kena masuk Islam balik sah. Dan dia kena qada balik masa murtad dia tu. Dan tidak sah sembahyangnya sembahyang orang kafir asli. Maka tidak wajib sembahyang di atas kanak-kanak. Hak ni tafri' bagi baligh. Syarat yang kedua. Maka tidak wajib sembahyang di atas kanak-kanak yang belum baligh, tetapi sah sembahyangnya. Kalau sembahyang dia ikut syarat elok, tertib, ikut syarat rukun, sahlah sembahyang dia, mumayyiz. Tidak wajib sembahyang di atas orang gila. Hak ni tafri' bagi syarat yang ketiga, iaitu aqil. Ini maka tidak wajib sembahyang di atas orang gila. Orang gila tak wajib sembahyang, sebab tak mukallaf kan. Disuruh kanak-kanak itu mengerjakan sembahyang manakala genap umurnya 7 tahun. Sebab Nabi sebutlah hadis kan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Suruh oleh kamu akan anak-anak kamu dengan sembahyang apabila dan mereka itu anak 7 tahun, umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Atau kama qala, pukul bila umur 10 tahun. Kanak-kanak yang masuk umurnya 10 tahun hendaklah dipukul kerana meninggal akan sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang. Tadi syarat wajib, syarat sah. Syarat sah, sikit lagi. Pertama Islam, kedua aqil, ketiga bersuci daripada hadas kecil dan besar, keempat suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat, kelima yaqin atau zon masuk waktu. Banyak syarat syarat sah. Zon atau yaqin, yaqin atau zon masuk waktu. Kena yaqin masuk waktu. Keenam menghadap kiblat dengan dada. Ni pun samalah, kena yakin ataupun zon. Ketujuh menutup aurat bagi yang berkuasa. Tutup aurat, syarat. Kedelapan mengetahui akan kaifiat. Ini kelakuan atau cara-cara sembahyang. Kena tahu cara sembahyang. Bagi boleh beza. Yang ini dapat membezakan sunat dengan yang wajib. Tu wajib, kan boleh ikut dannya sembahyang. Tak sah. Syarat. Mana kalau tak mengetahui kaifiat, pakai ikut orang, tak sah. Kesembilan, ketiadaan melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau yang membatalkan sembahyang, banyak lah. Pan ada. Kata musannif, orang yang tidak mendapat air untuk berwuduk, untuk wuduk dan tidak mendapat tanah untuk tayamum, sah sembahyangnya tetapi wajib diulang semula. Kita panggil sembahyang kerana menghormati waktu. Air sembahyang tak ada. Lepas tu air nak ambil wuduk pun tak ada. Tanah pun tak ada. Boleh sembahyang sah. Duduk atas kapal terbang kan, yang tak ada. Tanah pun tak bawa nak tayamum. Boleh sembahyang duduk atas kerusi sembahyang. Tapi kena ulang balik. Dia panggil yang ada. Kalau dalam waktu lah. Kalau luar waktu dia panggil qada lah. Qada balik. Tidak sah sembahyang seorang yang berhubung badannya atau pakaiannya dengan najis. Mana badan dia tu ada najis ataupun pakaian dia, tak sah sembahyang. Syarat menutup aurat ialah menegahkan daripada kelihatan warna kulit. Jika tanah sekalipun seluk dia panggil, kering di badan tu, kain tak ada, boleh sembahyang. Kira menutup aurat lah tu. Harus berpaling daripada kiblat pada ketika sembahyang bersangatan takut. Semakin sembahyang syiddatul khauf, seperti di dalam peperangan, dalam perang. Dan pada tengah sembahyang, di dalam musafir yang harus di atas kenderaannya, sembahyang sunat. Sembahyang sunat di atas kenderaan, atas kereta apa semua boleh. Kita panggil sah kalau tak menghadap kiblat.
Dan pada sembahyang sunat bila musafir yang harus di atas kenderaan, tengah luar kereta. Tak menghadap kiblat tak boleh sembahyang sunat sah. Tapi malas. Tak kena menghadap kiblat pun. Hendak masa mula sudah. Masa berjalan lagi tak apa. Sah. Wajib menutup aurat jika sembahyang di tempat yang tiada manusia atau di dalam gelap sekalipun. Kena tutup aurat juga wajib. Kecuali kalau tak ada pakaian tak boleh sembahyang gelap. Sah lah. Tapi kalau ada wajib. Kalau tak tutup tak boleh, tak sah. Habis kita berhenti dulu, masuk waktu masak. Lagi berapa minit? 5 minit. Kita bersuci. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tunggu.